Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni, saya nak cerita tentang, saya nak masuk topik konsep-konsep dalam perakaunan, konsep dan prinsip dalam perakaunan. Okey, setakat ni kita ada 10 konsep dan prinsip dalam perakaunan. Okey, yang pertama, konsep dan prinsip dan prinsip dalam perakaunan. Okey, kita ada 10. Yang pertama adalah entiti berasingan. Okey, dalam ni yang ni dia menceritakan bahawa pemilik dan syarikat merupakan dua entiti yang berbeza. Okey, dia adalah dua individu, boleh kata dua individu yang berbeza, walaupun pemilik ni adalah pemilik syarikat lah kan. Sebab tu kita ada modal, kita ada ambilan. Okey, bila pemilik masukkan satu-satu benda tu ke dalam syarikat, kita akan panggil modal, dan bila pemilik mengeluarkan satu-satu benda tu daripada syarikat, kita akan panggil ambilan. Okey, bila contohnya kalau katalah pemilik ni dia mengambil duit syarikat untuk bayar duit rumah dia suka-suka hati je. Okey, dia telah menyalahi prinsip ni. Okey, dia telah menyalahi prinsip entiti berasingan. Untuk pengetahuan, syarikat bila-bila sahaja boleh saman pemilik, dan pemilik juga boleh bila-bila saja saman syarikat. Okey. Lepas tu, apa-apa perbelanjaan yang peribadi pemilik, okey, contoh dia bayar tuition anak dia, dia tak boleh catat tu sebagai belanja dalam syarikat, sebab itu adalah pemilik punya. Dan bila dia beli, dan bila pemilik guna duit syarikat untuk beli barang-barang untuk kegunaan syarikat, dia tak boleh anggap sebagai itu perbelanjaan dia sendiri. Okey, katalah dia guna duit untuk beli kenderaan. Bila dia letak kenderaan tu dalam syarikat, kita anggap kenderaan tadi tu sebagai modal. Okey, dia tak boleh catat, oh ini kereta ni kereta aku. Dia tak boleh guna bila-bila, dia tak boleh bila dia masukkan kenderaan dalam syarikat, dia tak boleh simply ambil untuk kegunaan dia sendiri. Okey, sebabnya kenderaan tu sekarang ni dah jadi hak milik syarikat. Okey, lepas tu lagi kita ada yang kedua, kita ada usaha berterusan. Okey, target sesebuah syarikat tu adalah untuk beroperasi selama mana yang boleh, walaupun pemilik telah meninggal dunia. Contohnya macam KFC. Kalau dah Sanders tu dah tak ada dah, tapi syarikat tu masih wujud, masih berjalan dan masih beroperasi sampai sekarang. Okey. Yang ketiga, ketekalan atau konsistensi. Okey, dalam perakaunan ni kita ada macam-macam kaedah. Okey, tapi dalam contoh macam buku tunai, kita ada kaedah yang kita campurkan kenaan bank
dekat dalam amount. Ada yang kita tak campur dan kita letak pada bahagian bawah. Okey, dekat sini dia satu-satu syarikat tu dia kena tetapkan dia nak catat macam mana. Kalau kata dia nak catat, dia nak campur kenaan bank dalam bahagian amount terus siap-siap dalam setiap transaksi, dia kena konsisten, dia kena tekal daripada yang pertama sampai yang terakhir. Okey. Macam tu juga kalau kata dia nak asingkan, dia kena asingkan sampai bila-bila. Dia tak boleh, bulan ni aku nak campur lah, bulan depan aku nak asing lah, tak boleh. Lepas tu katalah macam kenderaan susut nilai. Susut nilai ada pelbagai cara untuk kira. Okey. Ada macam-macam cara lah. Ketika katalah kamu kata, bulan yang pertama kamu nak guna cara A, bulan yang kedua kamu nak guna cara B. Tak boleh. Kamu kena konsisten. Okey, kita akan kaedah. Dah. Peraturan. Andaian. Allah, ejaan. Andaian, praktis ataupun amalan hendaklah diamalkan secara berterusan. Okey, salah satu andaian ni contoh macam susut nilai tadi. Lepas tu katalah kita ada peruntukan hutang ragu. Sekejap kita nak buat, sekejap kita tak nak buat, tak boleh. Okey. Kena berterusan lah. Alright. Itu nombor 3. Lepas tu kita ada nombor 4. Nombor 4, wang sebagai ukuran. Okey, katalah kita masukkan, katalah pemilik tadi membawa masuk sebuah kenderaan ke dalam syarikat. Dia tak boleh catat, okey, tambah kenderaan. Tak, tambah kenderaan sebuah, tak boleh. Dia kena catat tambah kenderaan, letak harga kenderaan tu. Okey, sebab kita ambil, kita ukur satu-satu benda tu menggunakan unit ataupun menggunakan nilai mata wang. Okey, katalah kita tambah kenderaan. So, debit pemilik masukkan kenderaan. Kita debitkan kenderaan RM70,000. Okey, lepas tu kita beli stok. Kita katalah kita beli stok coki-coki 2 kotak. Okey, katalah satu kotak tu RM15. Kita kena debit stok. Okey, tak boleh lah debit coki-coki kan. Debit stok, tak boleh tulis 2 kotak. Kita kena tulis debit stok 15 darab 2 sama dengan, okey, debit stok RM30. Okey. Setiap urus niaga hendaklah direkod mengikut ataupun dalam nilai mata wang. Okey, abaikan ejaan-ejaan yang cuai tu. Okey. Sekarang ni kita pergi ke konsep nombor 5, konservatisme. Okey, konservatisme ni kita boleh kata kuno lah. Okey, tak adalah kuno, cumanya macam itulah dia. Okey, maknanya kita tak boleh menganggap satu-satu benda tu akan jadi selagi dia tak jadi. Okey, katalah bulan depan nak beli komputer lagi sebuah. So, bulan ni kita dah catat debit komputer. Tak boleh. Selagi kita tak beli, lagi tu kita tak boleh catat. Okey, kita target, bulan ni untung RM30,000, bulan depan untung RM30,000, bulan 1 kita untung RM30,000, bulan 2 kita untung RM30,000, bulan 3 untung RM30,000. Kita tak boleh terus catat bulan April punya keuntungan RM30,000 juga. Sebab dia tak jadi lagi. Okey, sebarang anggaran macam tu kita tak boleh catat teruslah. Alright. Kira kita panggil prinsip sentiasa
jaga. Setiap urus niaga yang belum berlaku tak boleh dicatat. Allah, mintalah. Okey. Lepas tu, setiap urus niaga ataupun hasil satu-satu proses perakaunan tu lah. Okey, ni nombor 6. Tempoh perakaunan. Okey, tempoh perakaunan ni adalah bila kita nak sediakan penyata kewangan. Okey, contohnya macam penyata pendapatan ataupun penyata kedudukan kewangan, kunci kira-kira. Sebagai contoh, kita nak, ada company dia sediakan untuk 12 bulan. Tahunan. Penyata kewangan tahunan. Lepas dia sebulan dia buat untuk setahun. 12 bulan. Ada company dia buat untuk sukuan tahun, 3 bulan sekali. Ada company dia buat 4 bulan sekali dan ada company buat 6 bulan sekali. Tapi kebiasaannya kita akan buat setahun teruslah. Kita jaranglah buat berapa bulan tu. Tapi benda tu ada. Okey. Dia boleh jadi, biasanya penyata kewangan, dia akan melibatkan penyata kewangan, lepas tu melibatkan tempoh. Kebiasaannya kalau soalan, dia akan sebut 1 hari bulan 3 sampai 1 hari bulan 3 2019 sampai 29 hari bulan 2 2020, tempoh setahun. Bila dia sebut tarikh macam tu, kita anggap terus dia tempoh perakaunan. Bila kita tengok kan tarikh tu, ini setahun lah. Okey, terus kita boleh buat kesimpulan ini adalah prinsip konsep tempoh perakaunan. Okey. Contohnya macam 1 Mei 2019 sampai 30 April 2020. Okey, ni setahun. Kalau dia kata 1 Jun 2019 sampai Jun sampai 31 Ogos 2019, dia adalah suku tahun ataupun 3 bulan. Okey, macam ni. Alright, nombor 6. Nombor 7 pula, kita ada konsep pemadanan. Okey, macam ni. Dia padankan hasil dan belanja dengan untung atau rugi bersih. Okey, ingat tak? Bila hasil bertambah, kita akan kredit. Okey, kita akan kreditkan hasil kan. Lepas tu, untung ni akan bertambah. Tapi untung bertambah, dia akan masuk dalam equity pemilik. Equity pemilik pun akan turun lah. Bukan turun, kredit. Contohnya, untung bertambah, EP hasil je EP bertambah. So EP akan kredit. Untung bertambah kalau hasil bertambah. Sebab tu hasil bertambah, hasil kita akan kredit. Sebab dekat sini untung bertambah, dia akan menjadikan EP bertambah. Bila EP bertambah, EP kredit. Okey, untung ni bertambah kalau hasil bertambah. Sebab tu hasil bila bertambah dia kredit. Sebab dia nak sama balik dengan ni. Okey. Macam tu juga belanja. Kenapa dia debit? Sebab belanja bertambah, untung akan berkurang. Untung berkurang,
EP akan berkurang. EP berkurang, EP kredit. EP debit. Sebab tu bila belanja bertambah, dia akan jadi belanja kredit. Belanja sentiasa debit. Sebab dia nak sama balik. Okey, tengok ni. Belanja bertambah, dia akan mengurangkan untung. Bila kurang untung, equity pemilik berkurang. Okey, bila equity pemilik berkurang, equity pemilik akan debit. Okey. Jadi, secara kesimpulannya kita tahu belanja bertambah akan menyebabkan EP berkurang. Bila EP berkurang, EP kredit. Belanja bertambah, belanja debit. Okey, nampak ni. Dia sama. Okey. So, konsep pemadanan dia akan sebut hasil belanja untung rugi. Dia akan sebut, inilah. Ini je. Alamak, kekatuk. Bagi aku mati. Okey, nombor 7. Lepas tu kita ada kos sejarah. Yang ke 8. Okey, kos sejarah dia punya, untuk kamu faham, dia mesti catat guna harga sewaktu ia dibeli. Katalah 10 tahun lepas kita beli kenderaan, kita beli sebuah lori yang berharga waktu tu 60,000. Okey, 60,000 kita terlupa catat. Kita nak catat sekarang. Okey, kita catat sekarang, kita tak boleh guna, kita Google harga lori tu 100,000 dah. Tak boleh. Kita kena catat dia waktu dia harga 60,000. Ataupun kita tak boleh cakap, aku dah guna lori ni 5 tahun dah. So, aku dah kira susut nilai. Harga lori ni tinggal, nilai lori ni tinggal 20,000 je daripada 60,000. Kita pun catatlah debit. Kita pun tadi terlupa catat, kita pun kira ikut lepas susut nilai. Debit lori 20,000. Tak boleh. Kena catat 60,000, tak kira apa pun terjadi. Okey? Kena catat sewaktu ia harga waktu ia dibeli. Tak kira waktu sekarang harga dia dah naik ke, dia ada susut nilai ke. 9, kita ada prinsip catatan ergo. Inilah yang paling senang. Kita ada debit, kita ada kredit. Kita debit, kita ada kredit. Dicatat 2 kali. Dicatat secara berpasangan ataupun berpasangan. Okey. Contohnya kita kedai kek. Contoh kita kedai kek kan. Kita pun jual kek. Kek fondant. RM RM120. Okey. Kita tak boleh just tulis jualan je. Tak boleh. Kita kena catat dalam bentuk catatan bergu secara tunai. Taklah. Dan menerima cek. Okey. Kita dah jual kek, kita terima cek 120. Jadi, kita terima cek bermakna duit dalam bank kita bertambah. Debit bank RM 120. Kita jual kek fondant. Kek fondant ni adalah stok. Stok bila berkurang kredit. Kita tak boleh tulis stok kat sini. Kita kena tulis sekarang ni stok ni bergerak. Okey, so jualan RM 120. Nak tulis jualan tunai pun boleh, tak ada masalah. So debit bank 120, kredit jualan tunai 120. Dia mesti sepasang. Okey, ada debit dan ada
kredit. Sebab tu nama dia catatan perku. Okey, prinsip yang terakhir iaitu kematanan ataupun kemerialan antara dua darjat. Okey, antara dua darjat. Contoh, kata macam secara apa orang kata generalnya lah kan, bukan secara akaunnya. Kalau saya, kalau kamu hilang RM1 dengan saya hilang RM1, kamu hilang RM1, kamu akan rasa macam habis, nangis kan sebab hilang duit belanja sehari. Tapi kalau saya hilang RM1, saya akan rasa mungkin tak apalah, RM1 je pun, saya akan sedekah ke orang. Lebih kurang macam tu lah. Okey, tapi kalau dari segi akaunnya, biasanya katalah ini apa dia? Pen kan? Pen ni saya beli dekat kedai RM2. Okey. Kalau dekat company kecil, pen ni kalau beli pen, kita akan anggap pen ni apa? Pen ni termasuk alat tulis. Bernilai RM2. Okey. Saya kalau katalah pen ni, kalau company kecil, pen ni kita akan anggap mahal kan? RM2 ni kita akan anggap mahal. Okey, company besar, kecil, alat tulis ni kita akan anggap aset. Tapi kalau katalah company ni besar macam company Bapak Daniel, Bapak Danish tu kan, Datuk apa, Datuk Azlan apa semua tu, company besar, pen ni apalah sangat, beli hari ni, beli sekarang, tiba-tiba seminit lagi dah hilang. So, alat tulis ni akan dianggap belanja. Okey. Sebab tu, ada syarikat dia buka petty cash. Ada syarikat dia tak buka petty cash. Kebiasaannya bila syarikat tu buka petty cash, dia merupakan company yang besar lah. Tapi kalau kata company tu dia tak buka petty cash, biasanya company kecil-kecil, dia akan anggap perbelanjaan macam ni, dia akan anggap bukan belanja, tapi dia anggap beli aset. Sebab setiap ringgit tu sangat-sangat bernilai bagi dia. Okey. Okey, ini sahaja. So, saya dah masuk tadi, saya dah cerita 8 10